Bye. CAC, BNC, Bye bye. Hari ini 13 hari bulan 11, hari yang terakhir lah kami dekat CAC. Will miss you guys. I will miss you guys at team, Imaret team dan KKN team. Semoga korang yang sentiasa sihat. Sirih dilipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton TV Rahmaniah. Penonton yang saya hormati sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia sekarang ini berada dalam fasa pemulihan daripada penularan wabak COVID-19 yang pernah menggemparkan negara kita dahulu. Sejajar dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Malaysia telah mengambil langkah proaktif bagi membendung penularan COVID-19 dan memutuskan rantaian wabak ini. Antara tindakan yang telah diambil adalah pengawalan kawasan sempadan yang ketat, pemerintahan kawalan pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP, memperkenalkan dan memperkasakan norma baharu dalam kehidupan masyarakat hari ini. Norma baharu ataupun kelaziman baharu adalah frasa yang sangat digunakan kebelakangan ini. Wabak ini secara langsung dan secara tidak langsung telah memberi banyak kesan dari pelbagai aspek dalam kehidupan seharian kita. Sementara masih segar di ingatan kita tentang tragedi yang telah menimpa bukan sahaja Malaysia, malah seluruh dunia. Bersama saya, wartawan anda hari ini, Syahirul Arman bin Salman Sani, akan membawakan khas kepada anda semua temu bual bersama masyarakat berkenaan kesan-kesan COVID-19 kepada agama. Seterusnya bersama saya sekarang mutawif daripada agensi Rahmaniah, Encik Baihaqi. Jadi Encik Baihaqi, satu persoalan daripada saya, apakah pendapat Encik Baihaqi tentang kesan-kesan COVID-19 terhadap agama di Malaysia kita? Silakan Encik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kesan COVID-19 bagi saya lah sebagai mutawif, kesan-kesannya seperti kepada jemaah haji sendiri yang seperti yang kita nampak baru-baru ni selepas COVID, jemaah haji perlu mempunyai had umur untuk pergi menunaikan umrah dan haji. Jadi yang mana yang makcik kesian kepada makcik yang dah tua, yang mana antara yang penunggu tabung haji yang mana dah melebihi had umur 65 tahun tu mungkin tak dibenarkan pergilah untuk menunaikan haji dan umrah. Yang kedua, pihak KKM sendiri menitik beratkan bagi setiap jemaah haji sendiri dan juga jemaah haji dan umrah sendiri dan juga mutawif-mutawif ni yang mana menguruskan GSC perlu membuat pemeriksaan yang lebih detail lah, sepertinya mana tekanan darah, kencing manis, yang mana boleh menyebabkan kita ni mudah pada kena COVID, yang mana tu dia orang mesti beratkan lah dalam hal-hal tu. Pada dahulunya kalau nak pergi haji umrah ni kita hanya jalan ke kursus je lah kan. Jadi dia sekarang ni itu antara cabaran yang lebih ni lah, yang antara cabaran lain juga antara cabaran lain juga kita perlu, bagi kami agensi sendiri perlu beri pantauan yang lebih kepada jemaah-jemaah, kerana dalam kebanyakan jemaah ni antaranya semuanya baru pertama kali ke luar negara. Jadi seperti sedia maklum, orang yang pertama kali ke luar negara ni mungkin akan terefek lah dengan perubahan cuaca, perubahan siang malam, mana kalau orang kata jet lag apa semua kan. Jadi mungkin dalam kesihatan diorang ni dalam awal-awal pengujian awal kita sampai ke tempat tu, mungkin orang kesihatan mungkin tidak kira-kira tak dapat yang terbaik. Mungkin ada yang mana datang dia demam terus, yang mana batuk. Jadi kat situ perlu lebih kami menyediakan dalam dari segi ubat-ubatan lah, dan monitor dia orang ni macam mana tahap kesihatan kan. Pengawalan lebih ketat lah. Dan antara yang lain memang kalau
bagi kami ni perlu tahap sabar yang tinggi lah. Kerana sebelum Covid sendiri pun jemaah haji ni dah macam-macam perangai. Antaranya mana diorang nak bawa barang-barang yang tak boleh bawa keluar daripada tanah haram sendiri, yang mana kami perlu nasihat sendiri supaya diorang ni bersabar. Kadang-kadang diorang ni excited kan makcik-makcik, tambah-tambah selepas Covid ni, yang mana diorang ni lebih tengok kadang orang-orang luar negara, contoh orang Nigeria pun kan, jadi diorang takut dengan risau diorang yang dapat Covid. Jadi kita perlu lebih sabar. Lepas tu kawal sendirilah antara jemaah haji itu sendiri. Saya rasa itu saja. Terima kasih Encik Bahagi, perkongsian yang sangat penuh dengan info. Jadi itu daripada Encik Bahagi sekali, terima kasih. Kali ini saya bersama pula dengan seorang pelajar daripada Universiti Rahmaniah, adik Azim. Jadi saya nak tanya satu soalan lah. Apa pendapat Azim tentang kesan-kesan COVID-19 terhadap agama di Malaysia ni? Silakan. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey, nama saya Amir Hazim, saya belajar daripada Universiti Rahmaniah. Okey, mengenai soalan yang berkaitan dengan kesan COVID terhadap agama di Malaysia adalah dari segi penganjuran program keagamaan di Malaysia. Okey, semua sedia maklum bahawa sebelum kedatangan COVID-19 di Malaysia, pelbagai ataupun semua program yang dianjurkan yang bersifatkan keagamaan serta kerohanian dilakukan secara fizikal di masjid serta di universiti, di sekolah dan di mana-mana tempat secara fizikal. Tetapi pada kali ini selepas kedatangan wabak penyakit COVID-19 di Malaysia, kebanyakan kelas-kelas atau program-program yang berunsurkan kerohanian serta keislaman dilakukan secara online ataupun hybrid lah, boleh kita katakan. Okey, bagi saya kesannya adalah secara positifnya, sebelum ini kalau sebelum kedatangan COVID ada yang tak boleh datang secara fizikal ke mana-mana program yang dianjurkan oleh masjid-masjid ataupun dianjurkan di sekolah yang bersifatkan keagamaan. Tapi kali ini yang mana yang tak boleh datang secara fizikal ataupun macam sibuk bekerja atau sibuk melakukan apa-apa aktiviti, mereka boleh membuka ataupun menyertai program-program kerohanian serta keislaman secara online pada bila-bila masa di mana saja. Jadi bagi saya kesannya adalah daripada sebelum ini dan sekarang ini, saya boleh nampak sekarang lebih mudah untuk umat Islam di Malaysia untuk menyertai program-program keislaman secara online. Ya. Terima kasih Adik Azim, perkongsian sangat menarik daripada Azim. Baiklah, saya akan terus kepada temu bual kita. Mari ikut saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Boleh saya ambil masa 5 minit? Boleh lah adik. Kenapa ya saudara? Bersama saya sekarang Ustaz Danish daripada SMK Rahmaniah. Jadi soalan saya untuk Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang kesan-kesan COVID-19 terhadap agama di Malaysia? Kesan-kesan. Baik, terima kasih saudara saya juga. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kesannya kesannya banyak sebenarnya. Ada kesan negatif, ada kesan positif. Antara kesan yang paling besarnya adalah dari segi agama kan. Dari segi agama saya ambil di rumah ibadat lah. Di rumah ibadat, tak kisahlah rumah ibadat tu agama Islam, Buddha ataupun Hindu, semuanya terkesan, semuanya kena tutup lah waktu COVID-19 kena berbelas dalam masa tu, terutamanya Islam sendiri. Terutama Islam sendiri, rumah masjid dan surau kita ni ditutup lah sementara dan dibuka semula dengan cara dalam norma baru, iaitu kita kena datang masjid surau ni dalam keadaan daripada rumah ni kita dah bawa sejadah.
Kita bawa sejadah, kita kena ambil wuduk siap-siap pada rumah, dan waktu solat tu kita kita kena jarak solat sepanjang 1 meter, dan seterusnya. Itu untuk solat 5 waktu. Kalau belum cerita lagi solat Jumaat, untuk solat Jumaat ni kita kena solat ada had dia, ada limit. Tak semua orang lain, tak semua lelaki ni boleh solat Jumaat waktu tu. Ada sebuah masjid tu dia ambil 40 orang. Ada masjid tu dia ambil 80 orang, ada ambil 100, ada ambil 200, mengikut kapasiti sebuah masjid tu sendirilah. Jadi cara yang kita gunakan dulu adalah first come first serve. Siapa datang dulu masjid tu dia dapatlah tempat kan. Mana yang tak dapat penuh tu dah balik kena solat ganti pada solat Jumaat kat rumah. Jadi itu untuk solat Jumaat. Untuk seperti contoh yang lain, ketika bulan Ramadan, ketika bulan puasa tu, jadi malam tu kita solat tarawih kan. Kita biasa setiap hari, memang bulan Ramadan ni memang Masjid Surau ni memang meriah dengan meriah dengan solat tarawih kat masjid ni penuh semua orang kan. Jadi waktu tu ada setahun tu kita pernah solat kat rumah. Jadi kita kat rumah ni dengan family lah, dengan mak ayah, dengan anak isteri, anak-anak apa semua tu. Dan bukan sahaja solat bulan Ramadan, tapi bulan Aidilfitri juga, Hari Raya. Jadi kita solat sunat Hari Raya tu pagi tu dengan khutbah tu kita berumah je, masing-masing kat rumah sendiri je dengan anak isteri. Jadi benda-benda macam ni adalah kesan positif dan negatifnya, tapi saya ambil kesan positifnya adalah ianya satu perkara di mana benda ni akan bagi peluang sebuah ilmu, pengalaman dan bonding dalam keluarga itu sendiri. Ilmu ni ilmu daripada untuk dari segi anak-anak kecil kita ni, anak-anak kita ni, dan takkanlah solat 24 jam masa tu kita solat kat rumah. Takkanlah semua mengharapkan ayah je solat kan, jadi imam. Jadi kita waktu tu kita nak bagi anak pula peluang menjadi imam. Jadi aku rasa pula anak menjadi imam, bagi ilmu cara untuk menjadi imam dan makmum macam tu lah. Dan pengalaman untuk anak-anak ni merasai untuk berada di saf depan untuk masa waktu khutbah Aidilfitri tu. Macam mana nak bagi pengalaman dekat keluarga dia, satu hari nanti dia akan bagi khutbah ni dekat Masjid Surau lagi. Dan satu lagi juga perkara yang paling besarnya adalah kesan positifnya adalah daripada bonding itu sendiri. Bagi saya ni lah impaknya adalah daripada bonding keluarga itu sendiri, iaitu saya sendirilah 24 jam hari-hari mengajar luar-luar, mengajar jauh-jauh ni, masjid sana, masjid sini, mengajar anak-anak murid lagi. Jauh, kadang seminggu tu saya pergi Johor, seminggu saya pergi Penang sama teman-teman mengajar. Jadi masa untuk dengan isteri dan anak-anak ni sangatlah kurang lah, sangatlah sikit. Jadi saya sendiri pun terfikir juga macam mana aku ni nak bahagikan masa dengan anak-anak isteri kan. Jadi sampai satu masa tu Allah Ta'ala jadikan waktu tu untuk kita habiskan masa dengan anak isteri. Waktu tu saya gembira juga lah. Ada masa juga 24 jam, 7 hari boleh tengok anak-anak. Bukan selalu boleh tengok anak-anak, tak semua orang boleh ada merasai macam tu. Jadi itulah yang perkara yang besar saya boleh dapat kesan impak positifnya. Dan sekaligus dapat memberikan erti lah dan belajar erti Islam ni adalah sebuah agama yang fleksibel, sebuah agama yang bukannya semata-mata seperti ini, tidak. Tapi apa-apa yang masalah yang berlaku, apa-apa yang isu yang berlaku, semuanya ada penyelesaian dia, ada perubahan dia. Itu. Jadi insya-Allah sajalah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bernas dan jelas. Bersama saya kali ini Ahli Jawatan Kuasa Masjid Rahmaniah, Encik Ubaidullah. Jadi boleh saya tanya satu soalan kepada Encik Ubaidullah. Bagi pendapat Encik, apakah kesan-kesan COVID-19 terhadap agama di negara kita? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, antara kesan COVID-19 terhadap agama ialah terhadap pengurusan jenazah.
pengurusan jenazah ni jika kita lihat dari perspektif Islam, pengurusan jenazah ni adalah merupakan satu fardu kifayah yang terdiri daripada 4 prosedur utama, iaitu mandi, kafan, solat dan juga kebumikan. Baiklah, terdapat kesan COVID-19 ini kepada proses pengurusan jenazah itu sendiri. Antaranya adalah jenazah itu, jika jenazah Islam, jenazah itu akan dikendalikan oleh pelatih-pelatih yang ada di hospital-hospital untuk mengendalikan jenazah tersebut. Pekerja-pekerja ini dilengkapi dengan PPE, pakaian yang istimewa untuk mengendalikan jenazah tersebut. Seterusnya, terdapat prosedur-prosedur Islam yang tidak dapat digunakan ketika COVID-19 ini. Contoh yang saya boleh berikan ialah apabila umat Islam sedang memandikan jenazah, mereka perlu tekan perut mereka untuk mengeluarkan najis-najis untuk kebersihan mayat itu sendiri. Tetapi ketika COVID ini, prosedur itu telah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, kesan-kesan yang kita dapat lihat ialah ibu bapa atau waris-waris mayat tersebut sendiri tidak dapat menguruskan jenazah mereka sendiri. Mungkin ada, tetapi sedikit, iaitu sebanyak 2 orang untuk menguruskan jenazah itu. Tapi mereka juga perlu memakai PPE tersebut untuk menguruskan jenazah keluarga mereka. Selain itu, yang kita dapat lihat, terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, iaitu seperti upacara talqin apabila kita menjalankan proses pengebumian. Ini juga memberi kesan kepada umat Islam itu sendiri apabila mereka sendiri tidak dapat menguruskan jenazah keluarga mereka sendiri, iaitu mendapat sedikit berkat ataupun mengikut adat Islam itu sendiri. Kepada masyarakat bukan Islam pula, mereka juga turut terkesan daripada penularan COVID-19 ini. Contohnya, saya dapat tahu daripada kenalan-kenalan saya bahawa masyarakat Indo itu sendiri, apabila mereka telah membakar mayat tersebut, apabila mereka mahu membuang abu-abu mayat tersebut di sungai ataupun laut, mereka tidak boleh melakukan upacara pembuangan abu tersebut secara beramai-ramai. Mereka terhad kepada 5 orang sahaja dan juga tiada perarakan beramai-ramai untuk membuang abu mayat tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Masjid Rahmaniah, Ubaidullah. Jadi akhir sekali bersama saya seorang tetamu khas, Datuk Seri Erika Elfiz, seorang Menteri Jabatan Ehwal Agama. Jadi soalan saya, Datuk Seri, apakah pendapat Datuk Seri tentang kesan-kesan COVID-19 terhadap agama di negara kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara. Okey, soalan yang diajukan kepada saya tadi, kesan-kesan terhadap agama. Okey, yang pertama sekali, terdapat kekeliruan dalam hukum agama. Contohnya seperti masyarakat Melayu Islam, mereka yang tidak yakin dalam beribadah, seperti was-was yang bertanyakan bahawa boleh ke solat jarak-jarak, memakai face mask dan sebagainya lah. Dan solat Jumaat juga, mereka melebihi 3 kali tidak hadir solat Jumaat, solat Jumaat lebih pada 3 kali. Dan itu adalah kesan dan perkara yang saya ingin mengetengahkan lagi. Yang pertama ialah mengenai dengan isu vaksinasi lah. Ada di kalangan masyarakat kita yang tidak mahu divaksinasi kerana hilang keyakinan. Terdapat khabar angin yang mengatakan sumber untuk menjadi
untuk membuat vaksin itu daripada DNA, contohnya daripada DNA khinzir ataupun anjing dan sebagainya. Okey, itu kabar angin lah yang datang daripada Anasidua. Okey, kalau yang bukan Islam pula, kita boleh lihat mereka hilang keyakinan melalui media sosial. Contohnya side effect yang berbahaya selepas mereka divaksinasi. Okey, ada setengah yang mengatakan itu adalah perancangan Freemason dan sebagainya, yang kata vaksinasi itu diletakkan chip untuk mengawal manusia. Dan ada juga yang mengatakan untuk hendak membuat satu uji kaji terhadap vaksinasi itu kepada manusia lah. Itu anaselua yang tidak perlu kita ambil sebagai pegangan kita. Okey. Di sini kita menerapkan keyakinan dalam diri masyarakat kita pada hari ini akan menjadi satu jalan ikhtiar dalam menangani wabak. Tubuh kita nak jadikan tubuh kita imun dengan penyakit-penyakit yang ada pada mereka yang masih lagi keliru dengan vaksinasi ataupun tidak berkesefahaman lagi dengan pihak kerajaan untuk divaksinasi. Di sini saya ingin memaklumkan bahawa pihak Muzakarah Kebangsaan dan juga Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa bahawasanya vaksinasi ini adalah harus kita ambil kerana dia merupakan salah satu jalan untuk kita ikhtiar untuk berdepani dengan wabak yang berjangkit. Pandangan dari serata dunia juga mengatakan vaksinasi ini adalah harus kita ambil. Contohnya, saya telah menghantar surat di negara Mesir dan beberapa negara Islam di seluruh dunia lah. Antaranya Al-Alamah Syauqi A'lam, iaitu Mufti Mesir, dan Jabahah Kibar Ulama Al-Azhar. Setiap mufti-mufti dan ulama-ulama ini mereka juga merujuk kepada pakar-pakar yang ikhtisas dalam bidang yang berkaitan lah, seperti kesihatan dan sebagainya. Okey, saya suka merujuk kepada Al-Azhar kerana Al-Azhar ini adalah satu menjadikan sebagai satu modern yang termasyhur di peringkat di dunia lah. Termasyhur di dunia. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pasca COVID-19 ini masyarakat mula berlapang dada dan menerima nasihat daripada pihak kerajaan lah untuk mengambil vaksinasi sebagai jalan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk imunisasi badan kita daripada terhadap penyakit yang berjangkit ini. Dan ini adalah kesannya masyarakat selepas era COVID-19 yang melanda negara dan dunia pada hari ini. Apa pendapat saya tu yang saya kemukakan tadi tu mendatangkan manfaat lah buat kita semua, dan saya berharap setiap nasihat daripada pihak kerajaan ini diterima pakai oleh setiap masyarakat yang ada, tidak kira beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Dan saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Saya berharap apa yang disampaikan ini dapat dimanfaatkan oleh kita bersama. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Erika Alfiz. Jadi itu sahaja segmen Temu Bual yang didatangkan khas kepada anda semua oleh TV Rahmaniah. Kita dapat lihat sekecil-kecil kesan sehingga sebesar-besar kesan COVID-19 terhadap agama di negara kita. Saya harap sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada segmen ini. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Semoga kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan anda Syahrul Arman bersama Sani TV Rahmaniah.